Tajuk utama Buletin 31 Januari, Bank khas bantu SMI antara tiga keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Turut dipaparkan, ahli perniagaan berpangkat Datuk mati tertembak manakala Ketua Cawangan MIC kritikal diserang ahli kongsi gelap. Juga mendapat perhatian, PM mahu swasta wujudkan konsortium bersih sungai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi hari ini mengumumkan penubuhan bank khusus untuk membantu usahawan kecil dan sederhana. Keputusan itu dilihat perlu jika diambil kira masalah semasa yang dihadapi sektor terbabit untuk mendapatkan pinjaman. Majoriti negara di Asia Tenggara yang sebelum ini digelar media barat sebagai ekonomi harimau diperteguh kedudukan mereka oleh gandingan pengusaha kecil dan sederhana atau SME. Pada tahun 90-an, ekonomi Taiwan umpamanya dijana 60% oleh SME dan asas yang sama juga boleh diguna pakai di negara ini. Bagaimanapun pertumbuhannya terbantut. Sebahagian besar bank perdagangan dikatakan mengenakan syarat pinjaman yang ketat dan lebih memberi tumpuan kepada syarikat gergasi. Hasil mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara siang tadi, usul penubuhan bank khusus untuk SME dibentang. Mesyuarat ini dipengerusi Perdana Menteri dan dihadiri sebilangan anggota Jemaah Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri serta tokoh korporat. Penubuhan institusi kewangan khusus itu dilihat perlu jika diambil kira peranan SME dalam rangka rancangan Malaysia ke-9. Kita cadangkan supaya satu bank pembangunan SME ditubuhkan dan detail mengenainya bolehlah dihalusi nanti oleh pihak perbendaharaan. Bank berkenaan jelas Perdana Menteri akan ditubuhkan sebelum akhir tahun ini. Keputusan kerajaan itu nyata memberi kabar gembira kepada sebahagian besar usahawan. Peranan bank ni diperbesarkan menjadi satu agensi di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bukan apa yang dicadangkan di bawah bank negara, supaya SME agensi ini akan main peranan untuk menyelaraskan usaha untuk semua program-program IKS. IKS ni ia merupakan satu pendekatan yang sangat-sangat kita mengalu-alukan, dan sudah tentu ini dapat memberi peluang yang lebih lagi kepada IKS untuk memajukan perniagaan mereka. Sekarang kita mengalu-alukan lah supaya lebih banyak peluang dapat diberikan lah. Tapi seperti yang disarankan, tidak di bawah pentadbiran Bank Negara lah, terus di bawah JPM lah dijadikan, kerana baru kelulusan senang, tak ada red tape. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara turut memberi tumpuan kepada isu siswazah menganggur. Sebagai jalan keluar, Kementerian Pendidikan Tinggi diminta mengkaji semula kurikulum sedia ada bagi memastikan siswazah tempatan memenuhi kehendak pasaran kerja. Berikutan itu, satu majlis penasihat latihan kemahiran juga akan diwujudkan. Yang pendidikan, yang pelajaran dan pusat-pusat latihan perlu memberikan keutamaan kepada menyesuaikan sukatan pelajaran dan sukatan latihan, supaya nanti pelajar-pelajar dan pelatih-pelatih yang mengikuti pelajaran dan kursus-kursus yang diadakan itu akan memperolehi ilmu dan kemahiran yang dikehendaki. Selain membincangkan dua isu itu, mesyuarat juga jelas Perdana Menteri memberi tumpuan kepada sistem penyampaian perkhidmatan awam sambil mengakui sistem itu bertambah baik, namun ia masih ada ruang untuk ditingkatkan. Justru Datuk Seri Abdullah sendiri mencadangkan agar diwujudkan jawatan kuasa bermasyarakatan Malaysia bagi membantu meningkatkan kecekapan. Saya telah juga mencadangkan supaya diadakan juga satu jawatan kuasa Persyarikatan Malaysia untuk membantu usaha-usaha untuk meningkatkan lagi kecakapan dalam bidang ini,
atau berkaitan dengan projek yang spesifik ini. Kerana banyak khidmat yang diperlukan daripada kerajaan adalah yang ada hubung kait dengan keperluan-keperluan sektor swasta. Pada QPEX kita minta ketua-ketua jabatan, ketua-ketua agensi main peranan supaya perkara-perkara ini tak terus berlaku lah, because it's very negative. Sejauh mana guru menghadapi tekanan kerja bersabit tindakan samam? Persoalan itu dianggap serius oleh persatuan yang mewakili kepentingan golongan pendidik. Kementerian terbabit sebaliknya mahu gesaan itu disokong dengan fakta. Kita minta supaya kementerian dapatlah lihat balik dan adakan satu provision lah yang lebih fokus kepada perkara-perkara yang macam inilah, kemalangan dan sebagainya lah. Memang pada seluruh sekarang kita ada perundangan, kita ada undang-undang untuk melindungi guru, tapi benda itu very general. Menurutnya, ada ibu bapa yang menyaman guru kerana menghukum anak-anak mereka di sekolah. Sebagai itu, satu kertas cadangan akan dikemukakan kepada kerajaan secepat mungkin agar satu peruntukan undang-undang diwujudkan. Membuat cadangan memang mudah, tetapi saya hanya akan menerima cadangan dan juga permintaan mereka sekiranya ianya disandarkan dengan fakta dan angka-angka yang jelas. Dan kalau itu permintaan NUTP, saya harap Lok dan rakan-rakan kita di NUTP dapat memanjangkan kepada saya apa sama ada ianya serius atau tidak. Datuk Seri Hishamuddin melancarkan sisipan pendidikan didik, minda pelajar dan skor dalam New Straits Times di Sekolah Kebangsaan Taman Melati di Ibu Negara. Seorang ahli perniagaan bergelar Datuk hari ini ditemui mati dengan 2 das tembakan. 1 das tembakan di perut dan 1 lagi di bahagian dada. Mangsa dikenali sebagai Datuk Said Ibrahim Said Muhammad. Kejadian dipercayai berlaku di rumah ahli perniagaan ini di Bukit Tungku jam 3.10 petang tadi. Ketika kejadian, mangsa yang berusia 55 tahun berada di bilik bacaannya di tingkat 2. Bagaimanapun, pembantu rumahnya mendengar 2 bunyi tembakan yang datang dari bilik berkenaan. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Mustafa Abdullah, mangsa kemudian turun ke kolam renang di kawasan rumahnya dan rebah. Polis yang tiba kemudian menemui mangsa yang telah meninggal dunia. Hasil siasatan polis mendapati 2 das tembakan itu berpunca daripada sebuah pistol jenis Smith & Wesson. Senjata itu ditemui di bilik bacaan mangsa. Mangsa sebelum ini, kata Datuk Mustafa, adalah ahli lembaga pengarah beberapa syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Siasatan awal mendapati tiada sebarang unsur jenayah. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Kurang 4 jam lagi tamat program pemutihan pendatang tanpa izin yang sudah dilanjutkan sebanyak 2 kali. Dan mulai esok, operasi besar-besaran akan dilancar untuk menahan baki hampir 400,000 yang ingkar. Terminal penumpang Muara Sungai Melaka sesak sejak awal pagi. Ramai di antara pendatang asing tanpa izin ini pulang ke Dumai dan Pekanbaru. Dumai menjadi tempat persinggahan warga Indonesia sebelum pulang ke beberapa tempat berdekatan. Menurut pengarah urusan Tunas Rupad Follow Me Express Ngan Berhad, Lee Chi Hock berkata 4 feri ke Dumai dan Pekanbaru penuh dengan penumpang. 20 perjalanan disediakan. Tempoh asal program pengampunan adalah 17 hari bermula 29 Oktober hingga 14 November tahun lalu. Ia kemudian dilanjutkan sehingga 31 Disember sebelum dilanjutkan sekali lagi hingga hari ini. Dan ini pula suasana di Jeti Swettenham di Georgetown, Pulau Pinang. Hari ini perkhidmatan 4 feri disediakan. Ia bertolak serentak ke Belawan, Medan, Indonesia pada jam 9 pagi. Ia dimanfaat lebih 600 pendatang Indonesia. Bagaimanapun, jumlah yang pulang hari ini tidak seramai ketika peringkat awal tempoh pengampunan Disember lalu. Di Sarawak pula, hanya 4,000 yang mendaftar untuk pulang di Pejabat Konsulat Indonesia di Kuching sejak program pengampunan dilancarkan Oktober lalu. Konsul Indonesia, Rubaya Talib, bagaimanapun berkata, jumlah sebenar mungkin lebih tinggi jika angka mereka yang menyeberang melalui 70 jalan tikus di sepanjang sempadan diambil kira. Manakala mereka yang pulang melalui Kompleks Immigration Terbedu lebih 100 km dari Kuching berjumlah lebih 13,000.
90% daripada 100,000 pekerja Indonesia di Sarawak tidak mempunyai pengesahan bekerja di luar negara. Saya sebagai pejabat di sini, sebagai pejabat dari konsulat di sini mengharapkan tidak ada yang pencambukan untuk mereka yang melanggar hal immigration. Mengenai tindakan yang lain adalah kami serahkan kepada pemerintah Malaysia. Sekarang ni saya nak balik dekat Pontianak, lepas dari Pontianak saya nak balik dekat Indonesia Madura sekejap lah. InsyaAllah akan kembali lagi lah dekat Indonesia, kembali lagi dekat majikan saya lah. Jadi sekarang nak buat permit yang sama. Nak buat permit lah kalau saya nak balik. Pindah kes fitnah Siti Nurhaliza, Mahkamah tolak permohonan pendakwa. Selepas laporan mengenai Sungai Petani di Kedah dipaparkan semalam, Buletin Utama mendapatkan pandangan Mufti Kedah mengenai masalah itu. Menurut Datuk Syekh Hasbullah Abdul Halim, Islam bahu umatnya menghargai alam anugerah Allah termasuk sungai. Katanya pihak yang mencemar atau merosakkan bumi termasuk sungai boleh dianggap sebagai mengkhianati anugerah Allah. Wartawan Fazli Ahmad melaporkan. Menurut Datuk Syekh Hasbullah, muka bumi termasuk sungai adalah anugerah Allah kepada manusia. Sebagai khalifah di muka bumi, bumi termasuk sungai ini perlu dipelihara sebaik mungkin. Sungai ini adalah tempat, salah satu tempat yang kita dapat mencari rezeki daripadanya. Bukan sekadar hidupan yang ada di dalam sungai itu saja, bahkan airnya itu juga adalah satu sumber untuk kehidupan. Walaupun Islam mengajar umatnya mengutamakan kebersihan dan menghargai bumi anugerah Allah ini, sungai tetap kotor antara manusia sendiri. Dan sungai dulu ni kita boleh mandi, kita boleh berudu, membasuh dan sebagainya. Sebab airnya jernih dan tidak dikotori dengan sebarang kekotoran. Dengan sebab semasa itu mungkin pembangunan tak begitu banyak. Kesedaran orang ramai terhadap sungai juga adalah tinggi. Dan masing-masing dapat memeliharakan sungai dengan sebaik mungkin. Berbanding sekarang, nampaknya sungai telah menjadi bahan tidak lagi dihargai. Menyedari kepentingan sungai termasuk sumber airnya, beliau mahu sungai yang tercemar ini dipulihkan. Peranannya bukan saja dipikul pihak berkuasa semata-mata, tetapi juga orang ramai. Kita menganggapkan sungai itu sebagai tempat buangan sampah sarap, benda-benda yang tak sepatutnya, najis dan sebagainya. Maka dengan sebab itulah maka jadi tercemarlah sungai kita pada hari ini, dan kita tidak dapat memanfaatkan lagi sungai-sungai anugerah Allah kepada kita ini. Semuanya ini kerana dengan sebab kita tidak dapat menghargai sungai anugerah Allah kepada kita. Persoalannya, siapa yang perlu membersihkan sungai itu dan kenapa ia tercemar? Ikuti bahagian ketiga laporan ini yang akan disiarkan. Fazli Ahmad, Buletin Utama TV3. Dalam perkembangan berkaitan di Ibu Negara petang tadi, Perdana Menteri mengeluarkan arahan supaya sungai yang semakin kelodak dibersihkan. Ketika membuat gesaan itu, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi mahu satu konsortium ditubuhkan bagi membersihkan sungai yang semakin dicemari. Konsortium itu bagaimanapun tidak menerima peruntukan kerajaan dan ia lebih kepada khidmat swasta kepada negara, dan ia akan bermula di Kuala Lumpur. Membersih dan mengendahkan Sungai Bonus, Sungai Gombak dan Sungai Kelang, terutama dekat Kuala tu, yang dalam kawasan bandar Kuala Lumpur. Ini seelok-eloknya biarlah dijadikan inisiatif daya usaha pihak swasta sendiri. Datuk Seri Abdullah sebelum itu melancarkan buku Kuala Lumpur Corporate Capital Cultural Cornucopia di Museum Kesenian Islam. Dengan mengkhusus kepada Sungai Kelang, Sungai Gombak dan Sungai Bonus, Datuk Seri Abdullah mahu ketiga-tiga sungai terbabit dibersihkan bagi mengindahkan Kuala Lumpur. Bekas pengarah penguatkuasa Majlis Perbandaran Ampang Jaya Abdul Kudus Ahmad hari ini diarah membela diri atas tuduhan membuat kenyataan palsu di dalam surat akuan bersumpah.
Dia dituduh membuat kenyataan palsu berhubung dirinya yang muflis ketika menerima jawatan di MPAJ. Mahkamah Magistrate Ampang membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh. Ia juga berdasar keterangan 5 saksi pendakwa. Saksi pendakwa ketiga, Pesuruhjaya Sumpah Talib Adam misalnya mengesahkan Abdul Kudus ada membuat surat akuan bersumpah dan disokong Ketua Bahagian Personal MPAJ. Abdul Kudus juga mengetahui bahawa dia bankrupt, namun tetap menghadiri temu duga pada 29 Oktober 2001 dan menandatangani surat akuan bersumpah. Dan sebaik keputusan dibacakan, Peguam Bela M. Manuharan memaklumkan anak guamnya memilih untuk memberi keterangan secara bersumpah di dalam kandang saksi. Abdul Kudus didakwa membuat kenyataan palsu bahawa dirinya bebas daripada kesusahan kerana hutang dan tiada apa-apa tanggungan atas sebarang surat tanpa hutang sama ada sebagai peminjam atau penjamin mengikut Seksyen 199 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 193 Kanun yang sama. Magistrate Juanita Muhammad Saleh menetapkan perbicaraan 13 April depan. Kes fitnah ke atas penyanyi Siti Nurhaliza. Perbicaraan pensyarah kolej yang didakwa menfitnah Siti Nurhaliza melalui email kekal di Pulau Pinang. Keputusan dibuat Magistrate Priscilla H.N. Rajan yang menolak permohonan pihak pendakwa supaya kes itu dipindahkan ke Mahkamah Magistrate Petaling Jaya untuk dibicarakan bersama kes Datuk Sharifah Aini Said Jaafar. Dalam penghakimannya, Priscilla berkata Mahkamah Magistrate Petaling Jaya tidak mempunyai bidang kuasa undang-undang ke atas kes berkenaan. Jelasnya, Seksyen 9, 10, 12, 122 dan 123 Kanun Acara Jenayah serta Seksyen 104 Akta Mahkamah Rendah 1948 memperuntukkan bidang kuasa undang-undang Mahkamah Magistrate dalam lingkungan kawasan seluas 11 km. Di samping itu, katanya, kes itu tidak mempunyai persamaan sehingga boleh dibicarakan bersama. Sehubung itu, Priscilla menetapkan tempoh 3 hari mulai 9 Mei ini sebagai tarikh perbicaraan. Ahmad Syahril Jamaluddin menghadapi 3 tuduhan berasingan menfitnah Siti Nurhaliza melalui email yang diterima daripada Datuk Sharifah Aini dengan niat merosakkan reputasi Siti Nurhaliza melalui penghantaran email kepada 3 wartawan hiburan. 26 Januari lalu, pihak pendakwa raya memohon kepada mahkamah supaya Ahmad Syahril dibicara serentak dengan kes Datuk Sharifah Aini yang turut menghadapi tuduhan mengirim email fitnah itu. Perbicaraan terhadap Datuk Sharifah Aini dijangka berlangsung pada 12 hingga 15 April ini. Di Mahkamah Magistrate Ipoh, seorang rakyat Malaysia yang menyamar dan menggunakan pasport Indonesia untuk ke Medan diikat jamin RM5,000 dan diperintah berkelakuan baik selama setahun. Magistrate Teo Chin Chong ketika menjatuhkan hukuman ke atas Muhammad Syafiq Su Abdullah berharap tertuduh belajar daripada kesalahannya. Hukuman mengambil kira pengakuan bersalah tertuduh yang tidak mempunyai sebarang rekod jenayah, termasuk tidak pernah disenarai hitamkan jabatan imigresen. Mahkamah turut menimbang rayuan Muhammad Syafiq yang risaukan keselamatan isterinya di Medan yang kini hamil 8 bulan, tertuduh dijamin oleh abang iparnya. Jumaat lalu, Muhammad Syafiq dituduh menyamar dan mengenalkan diri sebagai seorang warga Indonesia dengan menggunakan satu naskah surat perjalanan laksana pasport SPLP Indonesia. Laporan urus niaga. Photronics Corporation Berhad mengunjurkan sektor telekomunikasinya menyumbang 50% kepada perolehan syarikat menjelang 2006. Menurut Ketua Strategi Korporatnya, Tan Kian Kiat, unjuran itu berbanding 10% buat masa ini. Kata Tan, unjuran itu mampu dicapai apabila kilang pengeluar sistem telefon bimbit peribadi PHS Photronics di Shanghai, China beroperasi Jun depan. Permintaan di pasaran telekomunikasi China amat besar dan banyak syarikat China melahirkan hasrat untuk menempah barangan daripada Photronics. No, we can't sign a contract. The very simple reason we can't sign a contract because the factory is not completed yet. Okay. You know, when they give you an order, it's not in hundreds and thousands of pieces. It's going to be in millions of pieces. Photronics terbabit dalam penyediaan optik mikro, penyelesaian telekomunikasi peranti data magnetik dan industri penyimpanan data. HSBC Bank Malaysia Berhad berhasrat meraih lebih banyak deposit bagi mengembangkan perkhidmatan perbankan Islamnya.
Pengarah Eksekutif HSBC, John Coverdale berkata, dengan cara itu ia akan berpeluang mendapatkan aset keuangan Islam dan menawarkan peluang-peluang lain dalam segmen sama. HSBC adalah antara peneraju perkhidmatan perbankan Islam di kalangan bank asing di pasaran tempatan. Sehingga kini ia terbabit dalam peruncitan dan penerbitan bond Islam termasuk sukuk. It's important for people not just to think of us as an ordinary commercial bank, but also with an Islamic window where we can help people who want to put their funds into Islamic opportunities. Tambah beliau, apabila deposit Islam bertambah, HSBC berupaya untuk meneroka peluang baru dalam sektor perbankan Islam lain. Beliau yakin perbankan Islam akan menjadi penyumbang terpenting kepada HSBC tahun ini. Operasi 2 kumpulan judi ekor haram membabitkan pertaruhan bernilai 8 juta ringgit sebulan dilumpuhkan polis Pulau Pinang. 15 orang termasuk seorang pelajar ditahan dalam 3 serbuan berasingan 3 hari lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang, SAC2, Syed Ismail Syed Azizan berkata serbuan pertama dibuat 29 Januari lalu di sebuah rumah di Mount Erskine, Georgetown. Setelah diperiksa, polis menjumpai sebuah bilik yang dijadikan tempat pengiraan judi ekor haram membabitkan pertaruhan. 7 orang termasuk 4 wanita ditahan. Serbuan kedua menyusul di sebuah rumah di Taman Putra Bertam, Kepala Batas malam. 4 wanita termasuk seorang pelajar ditahan. Dalam serbuan di sebuah pusat pengiraan undi di Bukit Mertajam, 4 orang termasuk seorang wanita ditahan. Premis berkenaan dianggarkan membuat kutipan RM200,000 bagi setiap pertaruhan atau kira-kira RM2 juta sebulan. Dalam pada itu, SAC2, Syed Ismail berkata siasatan terhadap kes seorang pegawai penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Pulau Pinang yang melepaskan tembakan dan terkenal seorang penjual VCD cetak rompak dan seorang awam 2 minggu lalu selesai. On Saturday, pada hari Sabtu telah pun dikembalikan kepada kita dan pagi ini kita akan mungkin by petang ni lah kita akan merujuk kepada Bukit Aman. Bukit Aman sebelum kita merujuk kepada pihak TPR. 13 Januari lalu, seorang peniaga VCD cetak rompak cedera ditembak selepas bergelut dengan anggota penguatkuasa yang menyerbu gerainya di Jalan Gottlieb. 2 das tembakan dilepaskan. Satu menembusi dada peniaga itu, Yao Eugene, 19 tahun. Peluru itu turut mengenai rusuk kiri seorang lelaki lain, Chow Heng Kau, 52 tahun, yang sedang makan di gerai berhampiran. Dan ini pula pembongkaran yang nyata membimbangkan kerana ia membabitkan bahan minuman. Sebuah syarikat di Ampang, Selangor didapati menggunakan bekas plastik kitar semula untuk mengisi jus buah-buahan yang diproses untuk jualan. Kegiatan ini terbongkar hasil satu operasi yang lain sasarannya. Ia disertai anggota penguatkuasa dari Jabatan Kemajuan Islam JAKIM, Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Premis ini terletak di Taman Komersial Pandan Indah Ampang. Maklumat awal diterima ialah syarikat ini mengeluarkan minuman kacang soya yang menggunakan logo halal palsu. 192 botol air kacang soya kemudiannya disita. Bagaimanapun, pemeriksaan lanjut di bahagian belakang premis mendapati ia juga memproses jus minuman pelbagai rasa.
berpuluh-puluh biji tembikai madu turut ditemui. Pemeriksaan di dalam stor kemudian menemui beratus-ratus tong plastik dari sebuah pengeluar di Pulau Pinang yang masih mempunyai pelekat kandungan asal botol terbabit. Berdasarkan label, ia adalah bekas yang diisi larutan untuk suntikan pelbagai jenis penyakit. Label ini akan ditanggalkan menggunakan bahan pencuci sebelum botol terbabit digunakan. Turut ditemui bahan asas membuat jus minuman yang telah tamat tempoh penggunaannya. Larutan minuman rumput alfalfa pula ditemui diisi di dalam tong yang sebelumnya digunakan untuk mengisi bahan asas cat dan pencuci alkali. Bahagian penguatkuasa MPAJ bagaimanapun tidak dapat mengambil sebarang tindakan ke atas syarikat terbabit kerana di luar bidang kuasa yang terhad kepada memeriksa dan mengesahkan penggunaan bekas yang dikitar semula. JAKIM dalam pada itu menggantung penggunaan sijil halal, sebuah syarikat yang didapati menyalahgunakan produk halal dengan menyimpannya bersama-sama produk tidak halal di dalam satu premis. Lebih meragukan apabila produk yang diberikan sijil halal ini juga menggunakan jenama yang sama dengan produk babi yang ditinkan yang diimport dari negara China. Hasil maklumat sepasukan pegawai dari JAKIM dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyerbu premis ini yang terletak di Taman Kencana Ampang. Syarikat ini sebelum ini diberikan sijil halal atas keluaran minyak bijannya yang dibotolkan. Bagaimanapun hanya sebotol sahaja minyak bijan ini berjaya disita kerana syarikat mendakwa produknya telah habis dijual. Menyusul nanti, keluarga ini rayu keprihatinan anda. Berita luar negara. Proses pengiraan undi pilihan raya Iraq bermula hari ini. 19 juta rakyat negara itu memberanikan diri mengundi semalam di sebalik ancaman bom, mortar dan serangan bom kereta oleh kumpulan penentang. Sehingga kini 38 orang disahkan terbunuh dalam siri serangan terbabit. Suruhanjaya Pilihan Raya Iraq berkata peratusan rakyat yang keluar mengundi adalah tinggi, antara 60 hingga 75% pengundi berdaftar. Keputusan rasmi pilihan raya ini akan hanya diketahui dalam tempoh seminggu lagi. Pilihan raya kali ini dicemari dengan pertumpahan darah yang meragut nyawa orang awam dan anggota polis. 2 tentera Amerika maut ketika bertugas di wilayah barat Al-Anbar. Semalam saja Iraq digegarkan dengan 9 serangan berani mati sejak bermulanya perjalanan pilihan raya negara itu. Perdana Menteri Iyad Alawi berpuas hati dengan perjalanan pilihan raya bagi memilih 275 anggota Dewan Perhimpunan. Pilihan raya ini membolehkan pembentukan perlembagaan baru Iraq dan memberikan tapak asas kepada masa depan Iraq selepas era Saddam Hussein. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yang diminta mengulas mengenai perjalanan pilihan raya itu berharap ia boleh membawa kepada pembentukan satu perlembagaan baru untuk Iraq. Sambil menyatakan kesedihannya kerana berlaku banyak kematian, Perdana Menteri berkata rakyat Iraq sepatutnya mengawal diri kerana hanya mereka sahaja yang dapat menentu masa depan mereka. I'm very sad by what is happening in Iraq when at this time when election is being held. So many people died and there is still this violence, and what can I say is very, very unfortunate. Doesn't seem to be any way of stopping that from happening, but all that I can hope is that the election will proceed and that we will be able to have its results, and I hope the result will be credible enough to enable the government then to draft the new constitution for Iraq. Dan ini harapan Perdana Menteri kepada rakyat Iraq. The Iraqis should see this as the beginning of a new era for Iraq. Menteri Luar Datuk Seri Syed Hamid Albar pula berkata jumlah peratusan mengundi yang tinggi pada pilihan raya Iraq menunjukkan keyakinan tinggi rakyat negara itu terhadap proses demokrasi. Dan begitu beliau terpaksa akur, ia bukan jaminan kepada lenyapnya segala keganasan di wilayah terbabit. Rakyat Iraq mahu kembali sebagai sebahagian daripada masyarakat antarabangsa dan tidak mahu dipencilkan, dan proses demokrasi daripada itu bermula.
Dalam pada itu, sebuah pesawat Hercules C-130 milik tentera Britain terhempas di tengah Iraq. Sumber tentera Britain mengesahkan 15 anggotanya maut dan kejadian dipercayai akibat serangan peluru berpandu musuh. Anggota unit khas udara tentera Britain SAS dilaporkan antara yang terbunuh. Kejadian berlaku jam 5.25 petang waktu tempatan sekitar 30 km di barat laut Baghdad. Pesawat terbabit dalam perjalanan dari Baghdad ke Balad, pangkalan utama pesawat pengangkut tentera udara Amerika Syarikat. Angka kematian ini adalah yang terbesar membabitkan tentera Britain sejak pembabitan dalam kempen perang di Iraq. Perdana Menteri Tony Blair dalam reaksinya berkata, siasatan punca kejadian sedang dijalankan. Pihak berkuasa Kuwait menahan seorang pemimpin agama berikutan beberapa siri pertempuran antara kumpulan bersenjata dengan pasukan keselamatan negara itu. Pemimpin agama terbabit Amir Khalif Al-Enizi ditahan bersama dua lagi pengikutnya semasa satu pertempuran di Al-Qurain, selatan Kuwait City. Dalam kejadian ini, 4 anggota kumpulan bersenjata ditembak mati, sementara 3 lagi cedera. Pertempuran di Kuwait City semalam menyebabkan 3 anggota kumpulan bersenjata terbunuh. Laporan stesen televisyen tempatan menyebut warga Arab Saudi antara yang terbunuh dan ditahan dalam siri pertempuran ini. Rancangan pengunduran Israel dari semenanjung Gaza dan tebing barat tahun ini sekali lagi dibantah pendatang haram Yahudi. Di Baitul Maqdis, lebih 100,000 pendatang Yahudi berhimpun di luar bangunan Knesset dan mendesak Perdana Menteri Ariel Sharon menarik balik rancangannya itu. Mereka malah menuntut agar satu penghutang suara diadakan untuk menentukan sama ada rancangan pengunduran itu patut diadakan. Desakan itu sebelum ini pernah ditolak Sharon. Rancangan pengunduran oleh Sharon ini membabitkan lebih 8,000 pendatang haram Yahudi semenanjung Gaza dan 4 kawasan lain di tebing barat. Biar apa jua cuaca yang melanda, lindungilah kediaman dan keluarga anda dengan Dulux Weather Shield. Malaysia akan mengambil peranan penting dalam perbincangan pelan induk pembangunan semula Aceh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Razak berkata, Malaysia sedia menghantar kepakarannya dalam bidang pembinaan ke wilayah yang dilanda tsunami itu. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berbincang dengan Presiden Susilo Bambang di mana Malaysia telah menawarkan kepakaran kita untuk membangunkan semula bandar Aceh. Datuk Seri Muhammad Najib berkata demikian selepas menerima sumbangan tabung bencana tsunami Malaysia di London. Sejumlah RM100,000 diterima daripada pelbagai persatuan dan rakyat Malaysia di London. Antaranya kelab penggemar Rolls-Royce yang menyumbang RM35,000, RM14,000 masing-masing dari kelab eksekutif Malaysia luar negara dan Persatuan Cina Malaysia serta RM4,000 dari kelab UMNO United Kingdom. Ketika di London, Datuk Seri Muhammad Najib turut mengadakan pertemuan dengan 60 wakil pelajar semasa lawatan singkat di London. The information is disgusting and false.
Laporan sukan bersama Abu Bakar Atan. Letua dilangkaui dan aksi bola sepak Selangor di Perth antara paparan menarik malam ini. Skuad bimbingan Dola Saleh tunjuk belang di Australia, aksinya sebentar nanti. Salam sejahtera, Letua di Langkawi 2005. Meskipun peringkat keempat hari ini hanya hujan masa, impaknya begitu besar pada keputusan keseluruhan. Kejuaraan sekali lagi bertukar tangan, kali ini memihak pelumba pecut Nathan O'Neill daripada pasukan Navigator Insurance. Begitupun jersey kuning selaku pendahulu keseluruhan masih milik Koji Fukushima Bridgestone Anchor untuk hari kedua berturut-turut. Laporannya bersama Fazil Muhammad Rais di Kelantan. Alunan ombak pantai Irama diselang-seli dengan bunyian muzik tradisional menyambut ketibaan pelumba di Pacuk Kelantan. Peringkat keempat ujian masa bermula dan berakhir di pekan kecil ini sejauh 20.3 km melalui Tanjung Pau, Kampung Balai, Kampung Tawang dan Perupuk. Tiada saingan peloton besar dan aksi kejar mengejar, tetapi diganti dengan pecutan individu pelumba. Dan pastinya, pecutan singkat ini digemari pelumba berkepantasan tinggi dari pasukan Division 1. Itulah yang dilakukan pelumba Navigators Insurance Nathan O'Neill yang muncul pelumba terpantas hari ini. O'Neill melintasi garisan penaman dengan masa 24 minit 42.76 saat, 04.82 saat di depan Ryan Cox dari Ballawal di tempat kedua. Begitupun pelumba Jepun Koji Fukushima Bridgestone Anchor masih menjadi pendahulu keseluruhan biarpun tidak tersenarai di kalangan 10 pelumba terbaik. Koji kini mengumpul 11 jam 18 minit 32 saat, sesuatu yang perlu diberi perhatian kerana kini hanya 1 minit 20 saat terpisah dengan pencabar tempat kedua Nathan O'Neill. Meskipun mengekalkan gelaran Raja Pecut, Green Brown Ceramika Panaria agak malang apabila terkeluar dari carta 10 pelumba terbaik keseluruhan. Begitu juga dengan pelumba negara dari peloton T-Bike Falani Ali. Sementara rakan sepasukan Eng Yong Lee menjadi terbaik hari ini di tempat ke-79. Keputusan berpasukan juga mula dikuasai pasukan berkelas tinggi. Juara tahun lalu Ballawal kini pendahulu diikuti Columbia Sele Italia dan Discovery Channel. Esok saingan peringkat kelima dari Kota Baru ke Kuala Terengganu sejauh 163.9 km. Laporan Fazil Muhammad Rais dan kru bertugas dari Kelantan untuk sukan Buletin Utama. Juara bola sepak Piala Malaysia 29 kali Selangor melengkapkan persiapan pramusimnya selama seminggu di Perth, Australia semalam. Aksi meyakinkan di Perth memberi gambaran bahawa impian layak ke Liga Super musim depan bukannya omong kosong. Laporannya bersama Pekan Ramli yang mengikuti rombongan Selangor ke Australia. Geram dan kecewa kerana gagal ke Liga Super 2005 membuat Selangor tidak ingin lagi menggigit jari untuk layak musim depan. Persiapan pramusim di Perth, Australia selama seminggu digunakan sepenuhnya dengan ujian bola sepak yang getir. Biarpun seperti hadiah percutian, pemain berdepan 3 perlawanan ujian dari klub bola sepak Australia Barat. Ini juga kesempatan terbaik Jurulatih Dola Saleh untuk merangkum kombinasi kesebelasan utama Selangor musim ini. Barisan musim ini dikatakan layak digelar pasukan impian dengan gabungan pemain tempatan dan import terbaik. Lebih membanggakan apabila Selangor mencatat kejayaan di luar dugaan di Perth. Setelah menewaskan Stirling Lion FC 2-1, Selangor tewas 1-2 dalam perlawanan tercemar aksi kasar dan berat sebelah pengadil kepada Sorrento FC. Pada ujian terakhir menentang juara Australia Barat, Perth, Italia, Selangor muncul pasukan pertama dari Malaysia menewaskan mereka 3-0. Di Perth, 2 bintang Indonesia, Eli Aboy dan Bambang Pamungkas berjaya membentuk kombinasi jitu. Begitu juga persepahaman di antara penyerang terbaik negara Muhammad Khalid Jamblos dan Bambang serta import Argentina Brian Fuentes. Bambang dan Khalid masing-masing menyumbang 2 gol, satu petanda cerah buat jentera depan Selangor. Kalau saya lihat kan di tim Selangor sini kan ada beberapa pemain nasional juga di sini. Ada Syukur, ada Amri, ada Khalil. Semua terus ada beberapa pemain yang saya kenal juga waktu saya player main di pelajar Asia maupun di Malaysia gitu turun. Jadi saya tahu semua mereka sini. Dan saya lihat tim ini punya potensi. InsyaAllah dengan materi yang ada, dengan kemampuan yang kita punya, kita bisa ke Super League tahun depan.
Apapun pencapaian Selangor di Perth, ia bukan andaian bahawa kejayaan boleh digapai dengan mudah. 3 pelawanan ujian Selangor di Perth, Australia lebih kepada usaha memantapkan kombinasi antara barisan pemain yang dikatakan Dream Team. Tetapi sejauh manakah pemain mampu mengalas cabaran dan harapan yang begitu tinggi terpikul di bahu mereka? Sama-samalah kita tunggu pencapaian Merah Kuning pada musim 2005. Pekan Ramli dari Perth, Australia untuk Buletin Utama TV3. Dua musuh tradisi Celtic dan Rangers terus bersaing hebat dalam Liga Perdana Scotland. Buat seketika Celtic lega apabila berjaya meraih 3 mata penting selepas mencatat kemenangan tipis ke atas Kilmarnock. Bagaimanapun dengan satu perlawanan masih dalam genggaman Rangers, Celtic pasti sedar saingan berterusan daripada pencabarnya itu. Di tangga ketiga, Hibernian dengan 43 mata. Bertandang ke arena lawan, Celtic memburu kemenangan untuk menjarakkan diri daripada asakan berterusan pencabar di tangga kedua Rangers. Berdepan Kilmarnock, Celtic beraksi pantas sebagai whistle permulaan dan usaha mereka berhasil pada minit ke-36 apabila pertahanan Kilmarnock, Danny Invincible, terpegang bola dalam usaha menahan asakan bertali arus Celtic. Chris Sutton tidak menghadapi masalah menewaskan Alan Combe untuk meletakkan Celtic di depan. Selepas rehat, Celtic meneruskan penguasaan, namun kedudukan Kilmarnock 0, Celtic 1 kekal hingga tamat perlawanan. Liga Division 1 Perancis pula menampilkan aksi Monaco menentang Paris Saint-Germain PSG. Bermain di arena sendiri, Monaco hampir di depan menerusi percubaan penyerang Argentina Javier Saviola. PSG turut berpeluang menerusi tandukan Mario Alberto Yepes, tetapi tindakan pantas Flavio Roma menyelamatkan Monaco. Tanpa jaringan sepanjang babak pertama, Monaco akhirnya di depan 7 minit selepas rehat hasil percubaan Mohamed Kalon. Penguasaan Monaco makin ketara selepas mendahului 1-0 dan minit ke-58 Lucas Bernardi menjaringkan gol kedua tuan rumah. Monaco 2, PSG 0. Aksi La Liga Spanyol, Real Madrid berkunjung ke gelanggang lawan menentang Numancia. Skuad bintang ini hampir dikejutkan dengan gol pendahuluan tuan rumah, tetapi penjaga gol Iker Casillas menggagalkan sepakan penalti lawan. Babak kedua, Real mula mengorak langkah. David Beckham membuka jaringan menerusi sepakan percuma daripada jarak 22 meter. Ini jaringan keempat Beckham musim ini. 8 minit sebelum tamat, Real mengukuhkan kedudukan gol menerusi gerakan pemain gantian Guti sebelum disudahkan Michael Salgado. Bagaimanapun sejurus kemudian, Numancia merapatkan kedudukan hasil tandukan Miguel Lopez. Namun sudah terlewat untuk Numancia meneruskan tekanan kepada Real. Numancia 1, Real Madrid 2. Marat Safin menunggu 5 tahun untuk memenangi gelaran tenis Grand Slam yang keduanya, kali ini terbuka Australia. Kejayaan di Melbourne menundukkan harapan tuan rumah Lleyton Hewitt begitu menggembirakan Safin. Dia tambah yakin mampu meraih beberapa lagi kejuaraan Grand Slam. Sebelum ini, Safin 2 kali tumbang dalam final terbuka Australia di Rod Laver Arena. Berdepan pula pilihan ketiga Lleyton Hewitt, bintang Australia yang gairah untuk merangkul kejuaraan pertama buat tuan minit. Hewitt terpaksa akur kehebatan Safin, memenangi perlawanan 4 set, 1-6, 6-3, 6-4 dan 6-4. Ini kejuaraan. Kalau Marat Safin kembali cemerlang, bekas pemain wanita nombor 1 dunia Martina Hingis pula kini menyambung semula kariernya. Hingis kembali ke gelanggang buat kali pertama sejak tahun 2002 pada kejohanan di Pattaya, Thailand minggu ini. Ratu tenis Switzerland ini bersara pada tahun 2002 akibat kecederaan. Kini berusia 25 tahun, Hingis menguasai tenis wanita selepas menjuarai Wimbledon ketika berusia 16 tahun. Itu tadi laporan sukan untuk malam ini. Rakan setugas Azmi dan Nur Azlina bersama anda lagi sebentar nanti. Salam hormat dan selamat malam. Bertemu kembali. Di Klang, Selangor, pengerusi MIC Tawan Menara Maju bahagian Kota Raja Alagan Sinakalai diserang sekumpulan pemuda bersenjatakan parang di kediamannya. Ketua Polis Daerah Klang ACP Mat Jamil Ayub ketika dihubungi berkata suspek sudah pun dikenal pasti. Menurut Mat Jamil, serangan dilakukan oleh sekumpulan antara 10 dan 15 pemuda jam 10 malam semalam. Insiden berlaku di kediaman mangsa di Kampung Jawa. Mangsa kini dirawat di sebuah pusat perubatan di Shah Alam. Polis masih menyiasat motif serangan, suspek juga sedang diburu. Menurutnya lagi, kumpulan terbabit memang sering menimbulkan kekacauan di kawasan berkenaan.
Sudahlah tua dan uzur, kini terpaksa menanggung anak yang lumpuh. Begitulah beban seorang warga emas, Mariam Cik Seman, 76 tahun di Wakaf Baru Kelantan yang memerlukan perhatian anda. Menurut Mariam, dia hanya bekerja memetik daun-daun kayu untuk dijual dengan pendapatan sekadar RM5 sehari. Selepas anaknya Cik Suh Cik Lah, 33 tahun lumpuh kerana terjatuh dari pokok durian 3 tahun lalu, beban yang ditanggung bertambah. Keluarga dari Kampung Cenderung, Wakaf Baru Kelantan ini juga dikatakan tidak pernah menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Penyedia pembangunan Mukim Cenderung Batu, Cik Awang Cik Hassan berkata, permohonan keluarga ini mendapatkan bantuan pernah dikemukakan 3 tahun lalu. Ajak kalau boleh nak minta batu baiklah. Ngorama dah. Ngorama dah cepat Pak Mukim bajik masyarakat. Berilah bajikan itu duit dia batu Kalau asalnya mak cik ni yang tak ada mak cik ke apa gitu gini dah. Siapa dia nak jaga dia ni pula kalau tajuk etok batu sikit-sikit ke. Ahli Dewan Negeri Kawasan Wakaf Baru Rosdi Abdul Aziz ketika melawat keluarga ini memberi jaminan akan berusaha mendapatkan bantuan. Beliau amat memerlukan perhatian dan ihsan daripada orang ramai, terutamanya masyarakat Malaysia yang prihatin, kerana saya melihat beliau telah menderita kehidupannya lebih kurang 3 tahun dan tentunya untuk masa depan beliau masih lagi gelap kerana beliau langsung tidak dapat bergerak. Kebetulan keluarga beliau pun adalah keluarga yang amat miskin. Orang ramai yang ingin memberi sumbangan boleh menghubungi Mariam Cik Seman di Pusat Khidmat Rakyat Dewan Undangan Negeri Wakaf Baru 343 Jalan Baru 16250 Wakaf Baru Kelantan. Majikan Allahyarham Muhammad Nazri Ismail yang dipukul hingga mati selepas terbabit dalam kemalangan jalan raya 26 Januari lalu hari ini ditegur kerana gagal mengambil kira kebajikan keluarga penolong jurutera komputer itu. Majikan atau wakil syarikat didakwa tidak datang melawat keluarga Allahyarham sejak peristiwa itu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Abdul Rahman Bakar menziarah dan menyampaikan sumbangan RM1,500 kepada Balu Allahyarham Muhammad Nazri Nurmah Muhammad Yusof. Balu Allahyarham ini juga akan menerima pencen bulanan RM825 sebulan berkuat kuasa 26 Januari lalu mengikut skim penakat sumbangan perkeso. Saya minta supaya majikan itu dapat simpati dan memberikan simpati kepada mangsa, kemudian bantu, dan juga saya mintalah semua majikan-majikan yang ada mempunyai skim-skim pampasan ataupun bantuan kepada mangsa-mangsa kematian ataupun kemalangan. Cadangan ini dikemukakan dalam mesyuarat pasca Kabinet Rabu ini. Penarik lanca satu cara mendapatkan pendapatan di India. Namun baru-baru ini penarik lanca di India berhimpun untuk satu tujuan, mencari penarik lanca terpantas. Visual itu mengakhiri buletin utama malam ini. Dengan itu, salam hormat. Selamat malam.